Nombor 3, al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah kama yukhatabuna bi usuliha. Ini usul fiqh. Ini kaedah usul fiqh. Orang-orang kafir itu dikhitab dengan segala furu' syariah sebagaimana dikhitabkan dia dengan yang asalnya. Ini dia ni tuan-tuan. Ni nama dia usul fiqh. Apa kaedah usul fiqh? Al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i syari'atu bisyari'ah bi furu'i syari'ati kama yukhatabuna bi usuliha. Orang kafir itu walaupun dia kafir, dia tetap berpegang ataupun dipegang dengan cabang-cabang syariah sebagaimana dikhitabkan, ditanggungkan, diwajibkan kepada orang yang Islam. Apa maksud? Apa maksud? Kalau orang Islam membunuh orang, hendaklah dihukum bunuh, maka orang kafir juga dihukum bunuh. Itulah maksud dia. Okey ustaz, kalau orang kafir itu, kalau orang Islam berzina disebat 100 kali, adakah orang kafir yang berzina juga disebat? Kalau mengikut kaedah usul fiqh ini, tetap disebat. Maknanya ustaz, kalau kita buat undang-undang hudud, orang kafir pun kena undang-undang hudud ustaz? Ya. Ya. Habis itu bukankah ada yang kata kalau orang tu bukan Islam, dia balik pada asal agamanya ustaz? Itu kalau dia ahlul kitab, yang mana undang-undang dia datang daripada Allah dalam kitab Taurat dan Injil, boleh dia berpegang pada ahlul kitab. Tetapi orang yang tidak ada kitab, yang tidak datang kitabnya daripada Allah, bukan ahlul kitab, dia tu tak tahu daripada mana datangnya Mahabharata lah apa kepada kitab dia kena balik kepada hukum hudud. Ni dia persoalan dia, ni jawapan dia. Adalah kafir-kafir itu berlebih kurang keadaannya, setengahnya lebih daripada setengahnya, kata Abbas bin Abdul Muttalib. Sampailah kata Nabi, di hari kiamat orang kafir pun ada lapisan-lapisannya di dalam neraka. Itu kita baca hadis nanti. Yang saya nak persoal ataupun saya nak bawa pada tuan-tuan ni fikir ni, tentang keadilan. Tentang keadilan dalam Islam. Kalau orang mencuri potong tangan bagi orang Islam, maka orang kafir juga dipotong tangannya. Kena buat. Ini hukum. Betul ustaz, kalau mereka tak setuju macam mana ustaz? Kalau dengan sebab kita buat timbul huru-hara ustaz, macam mana ustaz? Sebab tu bila kita duduk dalam satu masyarakat macam negara kita ni, umat Islam kena bersatu. Bila umat Islam kuat, baru kita boleh buat undang-undang ni. Bila umat Islam tidak bersatu, maka orang Islam akan mengharap pada orang bukan Islam untuk nak dapat kuasa. Dan bila nak dapat kuasa memerlukan sokongan bukan Islam, orang bukan Islam akan demand. Kalau kamu nak kami sokong kamu jangan buat undang-undang kamu. Kompong jangan buat. Kalau kamu tak buat, kami pangkah kamu. Tapi kalau kamu buat, kami takkan pangkah kamu. Akhirnya umat Islam akan tunduk pada mereka. Sebab itu sampai bila-bila takkan boleh buat undang-undang ini selagi mana wujudnya persekongkolan di antara orang bukan Islam. Tetapi apabila umat Islam bersatu hati, kekuatan umat Islam sudah cukup untuk mengubal apa jua undang-undang pun, menggubal apa benda pun, kerana kerusi orang Islam adalah majoriti di dalam parlimen atau berada dalam DUN. Ini kepentingan perpaduan orang Islam, baru boleh buat. Tetapi apabila umat Islam memilih jalan untuk berpecah, sampai bila-bila pelaksanaan hukum Islam ini tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat diperbuat. Kerana apa? Kerana akan adanya syarat-syarat,
akan adanya macam-macam prasyarat untuk nak membolehkan mereka menyokong umat Islam atau orang Islam. Maka di antara syaratnya ialah kami tak mau peraturan orang Islam. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dalam gerakan Interfaith Commission, gerakan Suruhanjaya di antara agama, di antaranya ialah menyuruh membuang perkataan Islam dalam IC. Tidak ada perkataan agama dalam IC. Dan orang Islam boleh berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa orang Islam, bukan Islam memeluk Islam. Dan orang Islam kalau nak kahwin dengan bukan Islam, hendaklah orang Islam keluar pada Islam dan masuk agama bukan Islam. Itu syarat-syarat mereka, tuan-tuan. Kenapa mereka begitu demand, begitu berani meminta benda-benda yang macam itu? Sebab dia tahu umat Islam memerlukan mereka dalam apa jua keadaan untuk nak kuasa dan nak menstabilkan kuasa. Tetapi kalau umat Islam memilih untuk bersatu sesama kita, kita tak perlukan mereka sebab mereka adalah minority, kita adalah majority. Kita mampu mengubah semua dasar yang kita sendiri buat berdasarkan kepada Quran. Hampa nak ikut tak ikut, ini peraturan dia, mereka mesti ikut. Ini dia, tuan-tuan kena faham. Al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah kama yukhatabuna bi usuliha. Orang-orang kafir terikat dengan segala furu' syariah sebagaimana terikatnya orang-orang yang asal Islamnya. Yang Islam terikat dengan furu' syariah, orang bukan Islam pun terikat sama dalam furu' syariah. Okey Ustaz, kalau orang Islam tak boleh main judi, maknanya orang kafir dalam negara Islam pun tak boleh main judi. Sepatutnya orang Islam tak boleh minum arak, Ustaz, maknanya orang kafir yang berada dalam negara Islam pun tak boleh minum araknya, Ustaz. Sepatutnya begitu. Sepatutnya. Sebab dia terikat. Ni bumi umat Islam, negara majoriti Islam. Ini asal Islam, undang-undang di Islam, perlembagaan di Islam, balik kepada al-kuffar. Tetapi selagi mana kita tak memilih jalan ini, selama itulah tuan-tuan, mereka akan terus buat dan buat dan buat, dan akhirnya Islam akan terus ketinggalan demi nak menjaga hati mereka dan kepentingan-kepentingan yang mereka boleh beri kepada kita.